KPM. Datuk Perdana Menteri, Ya, Tuanku. apakah perkabaran pada hari ini? Ada, Tuanku. Menteri dari Pasir Berdengung mengkabarkan kepada saya untuk meminta Tuanku merasmikan kandang harimaunya, Tuanku. Bukan kandang harimau. Bukan. Ladang limaunya. Ladang limau. One more time, Tok Director. One more time. One more time, eh? One more time. Okey. Okey. Datuk Perdana Menteri, Ya, Tuanku. apakah perkabaran better pada hari ini? Ada, Tuanku. Menteri dari negeri Pasir Berdengung memaklumkan, mengkabarkan, meminta Tuanku untuk merasmikan kandang limaunya, Tuanku. Kad. Kad juga. Kandang limau. Ladang limaunya. Ladang limau. Aduh, minta maaf Tuan Director. Minta maaf ya. Minta maaf semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Kita bukan nak pergi ladang limau. Kita bukan nak pergi kandang harimau. Dan yang bersama-sama dengan saya ni guru yang tidak asing lagi yang selalu datang ke teras. Sebelum itu ni saya nak ingatkan supaya jaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan, gunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita tonton profil guru ini. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani ataupun Great Teacher Ridwan dari SMK Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Maaf, SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Setiap kali datang, setiap kali itulah salah nama sekolah. Macam mana ni Cikgu? Maaf ya Cikgu, maaf ya kawan-kawan. Baiklah, Cikgu apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya sempat lagi tak? Selamat Hari Raya. Masih dalam bulan Syawal. Masih dalam bulan Syawal. Cikgu sihat macam mana pagi ni, okey? Bertenaga. Bertenaga dah jadi tuanku, kenalah bertenaga. Kena bertenaga, betul? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah di mana topik kita hari ini agak panjang topiknya. Bernama kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Sebab tu hari ini saya bukan peguam ya hari ini. Saya macam orang kerajaan pakai pergi pejabat kan, pakai formal. Dan hari ini saya tak berseorangan. Mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya juga dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi adakah kawan-kawan saya dah bersedia nak masuk ke kelas tu? Mana kawan-kawan saya ni? Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, wah dah bersedia semua. Oh, kenapa mereka semua serba hijau hari ini? Serba hijau. Serba hijau. Tak berjanji ya kita. Saya janji dengan cikgu je lah ya. Ya, betul. Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Kita jemput Syahmi Izzat untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syahmi Izzat bin Muhammad Saleh dan boleh panggil saya Syahmi. Baik Syahmi, terima kasih. Syahmi dia punya gaya semua tu macam penceramah. Ya, betul. Nama saya Syahmi Izzat. Bagus. Okey. Seterusnya saya nak jemput Zafrullah. Silakan Zafrullah perkenalkan diri anda. Zafrullah, buka mikrofonnya. Mikrofon jangan lupa on. Mungkin ada sedikit masalah di situ. Glitch, tak mengapa, kita akan kembali ke kawan-kawan kita sebentar saja lagi. Jadi saya nak tanyalah cikgu. Tajuk kita hari ini bukan main panjang cikgu. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit sebenarnya kita nak belajar apa hari ini cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita tengok tajuk yang akan kita belajar ini sebenarnya sangat seronok sebab ianya akan merungkaikan sedikit mungkin ada yang tak faham tentang kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri dan kalau kita tengok yang berada di peringkat kementerian juga ada di peringkat exco setiap negeri. Baik. Jadi adakah mereka menjalankan tugas yang berasingan, maksudnya buat sendiri-sendiri ataupun sebenarnya adakah wujud satu jalinan kerjasama di antara kerajaan negeri dan persekutuan demi menjamin pembangunan
mampan negara kita. Baiklah, tapi saya nak tanya cikgu, adakah topik ini antara topik yang dianggap sukar? Murid-murid rasa macam alamak nak kena ingatlah pula peringkat-peringkat ni semua. Susah ke cikgu? Sebenarnya kalau nak diikutkan dia tak sukar Nisa, dia tak sukar. Cuma lalainya kita hari ini rakyat Malaysia, apatah lagi di kalangan pelajar yang lebih suka untuk ambil tahu TikTok dan sebagainya, menyebabkan kita tidak ambil tahu. Bila kita tidak ambil tahu, maka kita ketinggalan maklumat itu tadi. Sebenarnya dia tak sukar, kita hanya perlu faham bagaimana sistem persekutuan itu sendiri berfungsi. Ya, maklumlah sejarah ni bukan untuk dihafaz mata-mata, tetapi untuk difahami. Bila kita faham, kacang je jawab soalan. Okey, lagi-lagi kalau Cikgu Ridwan ni ajar. Mana kawan-kawan saya tadi, saya rasa mereka dah masuk ke kelas balik. Dah masuk ke kelas. Masuk ke kelas kembali kawan-kawan saya. Ya, hai semua. Kita akan sambung dengan pantasnya. Kita akan berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita mulakan dengan Zafrullah. Silakan Zafrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Zafrullah bin Muhammad Zain, boleh panggil Zaf. Baiklah Zaf, terima kasih. Seterusnya kita ada Farhiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhiah binti Nazri, boleh panggil Farhiah. Farhiah, terima kasih. Dan kita ada Farah. Silakan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Ain, boleh panggil saya Farah. Baik Farah, terima kasih. Kemudian kita ada Nadira. Silakan Nadira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Maisarah, boleh panggil Sarah. Baik, terima kasih Sarah. Kemudian kita ada Hazwani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Hazwani, boleh panggil saya Wani. Baik, terima kasih. Itu dia kawan-kawan yang akan bersama-sama kita berbincang berkenaan dengan topik kita hari ini. Sebelum itu kita akan bertindak seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Ridwan dan kawan-kawan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Sebelum kita mulakan Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan. Silakan Cikgu. Tak apa, Cikgu dulu ya. Oh, banyak pula. Tak apa. Untuk kita sanitasikan kita sebelum kita mulakan sebarang aktiviti dan juga sesi pembelajaran kita. Jadi saya nak tanya kawan-kawan saya, adakah anda sudah bersedia? Kalau kawan-kawan dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia Cikgu. Jadi jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Baik, kita mulakan ya. Kita mulakan sesi hari ini. Baik, sebenarnya apa yang kita akan belajar hari ini telah pun disebut oleh beberapa orang rakan-rakan guru saya sebelum ini, seperti Cikgu Ghazali sebelum ni, dan yang paling dekat dengan saya adalah Cikgu Rosmini. Iaitu sebenarnya di bawah tajuk besar kita ia adalah sistem persekutuan. Okey, jadi sebenarnya tajuk besar kita dekat sini kalau kita tengok sistem persekutuan, iaitu ini adalah kita punya sukatan kandungan, dan rakan-rakan saya yang lain sebelum ini telah pun memerihalkan tentang latar belakang sistem persekutuan, menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan negeri seperti mana yang disampaikan oleh Cikgu Rosmini sebelum ini, dan sehingga hari ini, dan hari ini kita akan belajar yang seterusnya, iaitu menghuraikan bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri, dengan harapan di akhir pembelajaran pelajar boleh menjelaskan pemahaman tentang bentuk kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, serta menjelaskan 4 aspek kerjasama, iaitu ekonomi, pemeliharaan khazanah negara, penyediaan perumahan rakyat dan menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Baik, kita mulakan. Baik.
Kalau kita tengok pada skrin, mungkin murid-murid di rumah mahupun yang berada di atas talian, saya nak tanya, siapa tahu ini gambar apa? Siapa tahu? Bagi kiraan 5, 4. Farah. Wah, cepat terus angkat tangan. Ya, Farah. Silakan, Gambar apa ni, Farah? Gambar Putrajaya, cikgu. Gambar Putrajaya. Putrajaya. Baik, sebenarnya ini adalah ikon ya. Ini ikon Nisa. Kalau adalah rakyat Malaysia ataupun mungkin pelajar-pelajar di rumah, pelajar-pelajar di atas talian yang tak kenal lah bahawa ini adalah gambar kompleks pentadbiran persekutuan Putrajaya, maka kerakyatan perlu dinilai semula. Kerakyatan perlu dinilai semula. Boleh dipersoalkan ni. Kau tak kenal ni? Ini jadi masalah yang besarlah pada kita. Okey. Jadi, apakah fungsi kompleks pentadbiran persekutuan ini tadi? Sudah pasti untuk mentadbir kerajaan persekutuan. Terletaknya kementerian-kementerian dekat sini. Dan kalau macam yang saya sebut awal tadi, kita ada 4 aspek kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kan, cikgu dah pun bagi homework. Homeworknya mudah je. Okey, kita baca apa itu kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang membahagi kepada 4 aspek. Baik, kita pergi kepada aspek yang pertama. Baik, siapa yang akan menyampaikan aspek yang pertama? Apa yang dah kamu baca? Baik, siapa? Cikgu, saya rasa mereka pun sebenarnya terkejut. Oh, mana kerja rumah yang minggu lepas ni? Mana kerja rumah? Ni banyak lemang ni. Itu yang jadi terkejut tu. Tak apa, mungkin kita akan beri sedikit masa untuk mereka menjawab. Cikgu tadi ada sebutkan 4 aspek. Yang pertama, 4 aspek. Ekonomi. Kemudian khazanah negara. Kemudian keselamatan dan penyediaan rumah. Penyediaan rumah. Jadi 4 aspek ini yang perlu dijelaskan. Saya nak ingatkan kepada mereka yang di rumah. Boleh orang kata apa, sama-samalah untuk kita belajar di mana topik ini dalam buku tingkatan 5 di bawah bab 5. Buka cikgu tanya bab ni. 5, buku teks bab 5 dan ini merupakan antara subtopik terakhir di dalam bab 5 sebelum lepas ni kita akan belajar tentang gagasan Malaysia. Itu next episode nanti kita akan belajar. InsyaAllah. Jadi untuk kali ini kita kena faham ni, kena jelas. Kalau kita tak jelas apa yang berlaku di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, maka susahlah kita nak memahami bagaimana pembentukan gagasan Malaysia tu nanti. Betul. Dan sebagai rakyat Malaysia penting untuk kita memahami apa fungsi dan juga apa kerjasama yang terjalin antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebelum kita pergi kepada jawapan murid-murid ni, kita akan teruskan dahulu cikgu, silakan. Boleh. Baik, sebenarnya di dalam pembangunan sektor ekonomi, okey, kalau kita tengok kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ada satu asas yang perlu difahami oleh murid baik di rumah maupun di atas talian. Siapa-siapalah yang belajar tentang bab ni, teras kepada kerjasama itu adalah begini. Sumber dana keuangan akan datang daripada kerajaan persekutuan dan hak mutlak kerajaan negeri adalah pemilikan tanah. Jadi di dalam keempat-empat aspek yang kita akan kaji pada hari ini, kena faham asasnya adalah peruntukan daripada persekutuan dan tanah daripada kerajaan negeri. Ialah contoh, kita akan pergi kepada ni, pembangunan tanah. Kita tengok, pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi ini bertumpu kepada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. In situ. Apa dia in situ ni? Okey, kalau kita terangkan maksud in situ tu nanti pening pula maksudlah, lemang masih banyak dekat dalam kepala lagi, dekat dalam perut banyak lemang lagi. Kita terangkan dengan contoh. Apa dia? Kita tengok 1956, kerajaan persekutuan telah pun menubuhkan Felda. Jadi kalau mungkin ada murid-murid yang daripada Pahang, mungkin sangat-sangat familiar dengan Felda ni. Sangat, cikgu. Segitiga Felda adalah satu kawasan yang besar yang berada di dalam negeri Pahang. Jadi Felda ini tadi adalah satu usaha bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Peruntukan dan perbadanan ini diwujudkan oleh kerajaan persekutuan. Tetapi boleh tak dia nak buat kalau dia tak ada tanah? Tak boleh. Kalau dia tak ada tanah, dekat mana dia nak buat? Nampak dekat sini tadi peruntukan daripada persekutuan, tanahnya negeri yang akan keluarkan. Jadi dia pun buat lembaga kemajuan tanah persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri dalam usaha untuk melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Kalau kita tengok tahun 1956, waktu ni sebenarnya memang sedang giat usaha-usaha untuk membuat pertempatan semula. Hutan-hutan dibuka untuk mewujudkan pertempatan-pertempatan baru. Jadi untuk menempatkan pertempatan baru macam mana nak buat kalau kita tak teroka hutan tu? Betul. Jadi diteroka dan kita guna semula, jadikan dia sebagai sumber pembangunan
ekonomi untuk rakyat, ya Nisa. Betul. Jadi Felda berjaya. Kalau kita tengok hari ini kita dah ada perumahan generasi kedua, Ya, betul. Dan seterusnya, dan ini memberi satu sumber kepada rakyat untuk mengukuhkan kehidupan mereka dari segi pendapatan dan untuk hidup dengan lebih selesa. Jadi atas kesedaran itu maka perbadanan-perbadanan yang lain turut diwujudkan, rentetan daripada Felda tadi. Jadi selepas tu kita ada Felkra. Juga kalau kita pergi ke belah-belah Pahang, Felkra ni juga satu perbadanan yang glamour. Kita dengar ada Felkra Ulu Kerut, ada Felkra sana, Felkra sini, kita ada banyak. Banyak, dan sebenarnya bukan dekat Pahang je. Sebenarnya seluruh Malaysia kita ada. Kita ada. Okey, jadi pada tahun 1966 Felkra ditubuhkan untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar seluruh negara. Cikgu, kalau kita tengok pada latar masanya, waktu tu 1956 ke 1966 tadi, waktu-waktu kita nak dah merdeka apa masa tu. Jadi pada waktu itulah dia usaha Felda dan Felkra untuk membangunkan lagi tanah ni bagi ekonomi tanah Melayu masa tu. Betul. Sebab kita tengok dia punya aspek tadi adalah sosioekonomi. Baik. Di dalam perancangan itu, kita membuat pentempatan semula. Kita dalam bahasa Inggeris dia relocate penduduk ni, dan kita buka pentempatan. Jadi siapa yang nak memohon boleh masuk ke Felda, kita sediakan tempat tinggal yang baik, yang boleh diuruskan oleh mereka. Di sebalik, kalau tak mereka hanya duduk di kampung, mungkin tanah ubi kayu, tapi kita bagi tanah, kita bagi mereka pentempatan dan mereka boleh usahakan menjadi dana pendapatan mereka untuk meneruskan kehidupan semestinya, kehidupan yang lebih baik dan secara tak langsung mampu membangunkan ekonomi negara. Bagaimana? Kalau kita tengok dekat Felda apa yang ada? Kita ada kelapa sawit dan getah. Betul. Kalau kita ingat daripada zaman penjajahan British lagi, memang negara kita ni merupakan pengeluar getah dan kelapa sawit terbesar dunia. Betul, cikgu. Jadi harga kelapa sawit, harga komoditi ini tadi akan membantu pendapatan negara, pada masa yang sama akan memberi peluang untuk para penduduk meningkatkan taraf hidup. Nampaknya cikgu, kawan-kawan kita ni semua dah kembali, dan saya rasa mereka dah kembali dengan jawapan, cikgu. Dah kembali dengan jawapan. Yang 4 aspek cikgu tanyakan tadi. Dah jumpa ya? Dekat mana tulis homework dulu? Bukunya tersalah letak. Rupanya tersalah letak. Soalannya tadi cikgu, silakan. Ya, teruskan. Zafrullah tadi. Okey, apa yang kamu nak kongsikan dengan kita, Zafrullah? Okey, cikgu, saya ada bacalah pasal kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni dalam kerjasama pembangunan sosioekonomi. Okey. Untuk nak menjayakan pembangunan sosioekonomi ni, kerajaan persekutuan dia tubuhkanlah agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri ni pula tugas dia untuk sediakan tanah. Sebab tanah ni di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Contoh yang pertama kerjasama pembangunan sosioekonomi ni ialah pembangunan tanah. Masa peringkat awal kemerdekaan dulu, kerjasama sosioekonomi ni dia tertumpu pada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Contoh yang kita boleh tengok, agensi yang terlibat dalam pembangunan tanah ni seperti Felda. Jadi Felda ni dia berjaya untuk mendorong kerajaan persekutuan untuk tubuhkan Felkra. Tujuan untuk tubuhkan Felkra ni untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh Malaysia. Ya, baik. Terima kasih Zaf. Itu sedikit sebanyak seperti apa yang cikgu telah jelaskan sebentar tadi. Seterusnya, ada lagi yang nak kongsikan? Silakan. Baru je kita nak sambung. Okey, ya Farah, apa tu? Farah, silakan. Cikgu, tadi saya rasa Zab ada tinggal satu maklumat. Apa dia? Saya tak share. Okey, setahu saya, Segi Tiga Jengket ialah ilham Tun Abdul Razak Hussein dan merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama yang diusahakan oleh Felda pada tahun 1966 yang merakumi 3 daerah iaitu Jerantut, Temerloh dan Marang Pahang. Kampung Koi.
Kampung Koma. Okey, terima kasih Farah. Betul Farah. Terima kasih maklumat tu. Ya. Walaupun Farah bukan orang Pahang tapi Dia tahu. dia boleh menyebut dengan baik Jerantut, Temeloh, Maran. Mungkin dia ada crush kat Pahang agaknya. Okey, terima kasih Farah. Ada lagi nak kongsikan? Okey, tak apa, kita teruskan. Boleh, Okey, kita itu teruskan dahulu. adalah aspek yang pertama. Kita pergi kepada aspek yang kedua, Baik. iaitu khazanah negara. Baik, ini pun sama. Telah saya bagikan homework ni kepada mereka sebelum cuti raya lagi. Kita dah kata, kamu kena bersedia benda ni nanti lepas cuti. Kalau sekolah buka, saya nak penjelasan tentang benda ni. Tapi Baik. sekolah tak buka, kita bersekolah dekat sini. Ya, kita Baik, buka kat siapa? Didik TV. Ya. Kita kongsikan kepada kawan-kawan di seluruh Malaysia. Baik, siapa yang kena? Silakan Syami. Ya, kita punya apa tadi? Penceramah. Penceramah kita Syami. Teruskan Syami. Okey, saya dah baca tentang kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam memelihara khazanah negara. Okey, usaha mereka mengekalkan warisan biodiversiti ini ialah untuk generasi kini dan generasi yang akan datang. Okey, di negara kita telah wujud kawasan perlindungan khazanah negara iaitu Taman Laut dan Taman Negara. Kalau korang semua nak tahu kan, Taman Negara ini dia tempat jagaan hidupan liar dan tanggungjawab ini digalas oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Akta Perlindungan Hidupan Liar muncul pada tahun 1972 dan pihak yang menjaga hidupan liar ini digelar sebagai pergilitan. Dan di negara kita terdapat banyak taman negara di Malaysia, contohnya Taman Negara Royal Belum dan Taman Hidupan Liar Krau. Penting untuk kita menjaga taman negara ini kerana di negeri Sabah terdapat satu bunga yang kita tidak dapat lihat di negara lain iaitu bunga Rafflesia. Baik. Okey. Itu dia, terima kasih perkongsian daripada Syahmi. Apa tadi dia sebut tadi? Rafflesia. Rafflesia di Taman negeri Negara Sabah. dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok apa yang disampaikan oleh Syahmi tadi betul. Okey. Kadang-kadang, yang ini yang saya katakan awal tadi, apabila kita tak belajar, kita tak tahu. Betul. Kita main dengar je kan sebenarnya apa. Bila sebut khazanah, mesti orang terfikir, pergi korek emas ke? Ya. Kan, maklumlah dekat Pahang pun ada emas. Kita dengar dekat Lipis tiba-tiba jumpa emas dan sebagainya kan. Okey, adakah khazanah ni tadi emas? Ada belian ke? Ataupun mungkin benda-benda yang lebih berharga atau harta amat albab mungkin kan? Mungkin. Tetapi sebenarnya khazanah yang dimaksudkan dekat sini adalah taman negara yang mempunyai dua bahagian iaitu Taman Negara satu yang hutan-hutan tu dan jangan kita tinggalkan Taman Laut. Taman Laut Kalau kita tengok ini adalah pengurusan Taman Negara. Kalau kita tengok pada slide yang ada dekat sini, kita tengok ini antara yang disebutkan oleh Syahmi tadi. Kita ada Taman Negeri Royal Belum, kita ada Taman Hidupan Liar Krau dan selain daripada itu kita juga ada taman-taman negara di Perak, di Pahang, di Kelantan, Terengganu, Johor. Kita mempunyai taman negara dan tak ketinggalan di Borneo kita ada Taman Negara Kinabalu yang telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO dan Taman Negara Mulu Sarawak yang juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Kalau pergi Nisa dekat Taman Negara Mulu ni waktu saya belajar di Borneo dulu, memang amazing. Izinkan saya gunakan bahasa Inggeris. Amazing. Memang sangat cantik macam betul ke dekat Malaysia ni? Macam kita tengok Jurassic Park yang dekat dalam movie Hollywood tu keadaan macam dia. Tu. Kalau tengok kalau kita tengok filem Anaconda tu ada di filem kan memang buat dekat Taman Negara Mulu ni. So kita tengok kalau kita tak tahu, kita tak sangka bahawa itu adalah di Malaysia. Satu je tak ada cikgu, tak ada dinosaur. Dia tak ada dinosaur. Okey. Jadi kalau kita tengok itu adalah Taman Negara. Okey, ni Taman Laut. Sebelum saya cerita tentang Taman Laut, apa kata kita tengok montaj tentang Taman Laut ni. Menarik. Jom, mungkin ramai yang tak tahu. kita saksikan. Kita saksikan. Malaysia kaya dengan pelbagai keindahan semula jadi, dari kawasan pergunungan yang diliputi awan hinggalah ke hutan tanah rendah yang subur. Terumbu karang yang cantik mengelilingi pulau-pulau dan menjadi tarikan semula jadi yang sungguh menawan. Untuk memelihara ekologi yang berharga ini, 40 buah pulau telah diwartakan sebagai taman laut. Di sinilah terletaknya warisan laut yang dipenuhi dengan ribuan spesies hidupan yang mengajaibkan.
indah di bawah air ini berada di tengah lembangan Indo-Pasifik, di mana kepelbagaian bio lautnya adalah antara yang terkaya di dunia. Bisa kan sebab ni kan? Wah, itu dia seronoknya lah kalau sekarang ni kita dapat berjalan. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita dan berdoa agar kembali normal kehidupan kita, agar kita dapat nikmati dan kunjungi segala khazanah-khazanah yang ada di Malaysia kan Cikgu? Betul. Kan? Disebabkan tak dapat nak berjalan itulah saya berusaha untuk bawa apa yang kita nak tengok kat sana tu di sini untuk sama-sama murid di rumah maupun murid di atas talian boleh tengok nanti bila keadaan dah reda kita pergi insya-Allah. Okey. Jadi pengurusan taman laut sama pentingnya seperti pengurusan taman negara tadi Pengurusan taman laut bagi pemeliharaan khazanah laut di negara kita ada 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan yang diwartakan sebagai taman laut sejak 1994. Kalau pergi ke pulau-pulau ni memang sekali lagi saya terpaksa katakan amazing. Amazing. Memang sangat cantik, sangat menarik. Kita tak jumpa di mana-mana akuarium. Betul. Semestinya kita takkan jumpa. Jadi agensi-agensinya sama juga. Penyelarasan pentadbiran dibuat melalui Majlis Mesyuarat Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi ini jadi perkara bersama. Jadi kalau kita tengok Nisa, dalam tajuk kita ini kita ada menyebut tentang kelestarian global. Kelestarian global. Jadi nampak tak? Dalam kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi memastikan perkara ini dijadikan khazanah. Istilahnya khazanah. Kalau tak silap saya, nilainya satu taman laut mencecah bilion untuk satu taman laut dan dia boleh dimusnahkan hanya dengan satu pukat tunda. Ya, betul. Jadi kita rugi. Itu sebab kita kena jaga dan di sinilah kepentingan untuk kita ajarkan benda ini kepada generasi yang akan datang. Betul, Cikgu. Supaya mereka faham kelestarian ini perlu berterusan. Ini adalah khazanah yang tidak ternilai, milik negara, diberikan secara percuma, semula jadi. Ya, betul. Jangan kita rosakkan bagi memastikan generasi akan datang dapat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Ya, betul. Sebab itulah kalau kita pergi melancong, ya insya-Allah ada peluang pergi melancong ke mana-mana, janganlah buang sampah mata rata. Betul. Kalau menyelam tu janganlah pandai-pandai petik ke usik ke terumbu karang. Itu tanggungjawab diri kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga khazanah yang ada di Malaysia. Betul. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama Cikgu Ridwan dan kawan-kawan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan, dan kita sedang membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi Cikgu Ridwan, jom kita teruskan. Silakan. Baik, kita teruskan. Baik, kita telah pun membincangkan dua aspek, iaitu pembangunan sosioekonomi dan kita juga telah pergi kepada pemeliharaan khazanah negara. Baik, jadi kita telah pun ada khazanah, kita telah pun ada sosioekonomi yang baik. Kita pergi kepada kerjasama yang seterusnya. Kerjasama yang seterusnya adalah berkaitan dengan penyediaan perumahan. Jadi dah ada sosioekonomi. Kalau kita tengok soalan trivia tadi, nampak apa itu Felda adalah untuk membentuk pertempatan baru pun semua. Jadi pertempatan ni tempat tinggal lah. Betul. Jadi kerjasama seterusnya yang akan kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan penyediaan perumahan, mampu milik ataupun perumahan untuk rakyat. Baik. Kita balik kepada kawan-kawan kita dekat atas talian. Siapa yang saya bagi homework untuk perumahan ni hari tu? Siapa? Saya. Iya, Nadira Maisarah. Baik. Silakan, Sarah. Boleh kongsikan apa yang telah kamu bacakan, Nadira? Okey, saya dah baca dah tentang kerjasama penyediaan perumahan rakyat ni. Dia mempunyai 3 perkara. Perkara pertama ialah perumahan awal kemerdekaan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perkara yang kedua pula, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan ni bekerjasama dengan Kerajaan Negeri bagi membina rumah untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Manakala
perkara yang ketiga pula, pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Dia dapat menubuhkan pelbagai agensi serta dia dapat memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan Ya, baiklah. Terima kasih, Sarah. Ada 3 poin penting tu, Cikgu. Ada Beliau 3 kongsikan. poin penting. Betul? Jadi pecahan penyediaan perumahan itu ada 3 fasanya. Baik, kita tengok. Tahniah Nadira, mampu dapatkan maklumat yang baik, baik yang boleh dikongsikan dengan rakan-rakan yang berada di rumah. Okey, kita tengok. Okey, kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa pra dan pasca kemerdekaan. Ini menjurus kepada Tanah Melayu lah. Pra dan pasca kemerdekaan, iaitu pada awal kemerdekaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Persekutuan ni waktu tu Persekutuan Tanah Melayu bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah terutamanya di kawasan bandar, dan apabila dah terbentuknya Malaysia pada 1963, sudah pasti kerajaan persekutuan itu adalah kerajaan persekutuan Malaysia dan kerajaan negeri melibatkan negeri-negeri di Sabah dan Sarawak juga. Jadi kerajaan persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964. Ini yang saya katakan tadi, nampak? Dia tubuhkan pada tahun 1964, setahun selepas Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963. Jadi setahun, apa maksud dia setahun tu? Maksudnya ini memang untuk seluruh Malaysia, bukan lagi untuk Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Okey, untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah, itu bermaksud kerajaan persekutuan tidak pernah meminggirkan mana-mana bahagian dalam negara kita Malaysia. Semua pembangunan kita membangunkan di seluruh negara kita supaya kita membangun bersama-sama. Kerajaan negeri. Kita balik kepada asas dia tadi. Okey, peruntukan kerajaan persekutuan tanah. Kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga yang rendah kepada kerajaan persekutuan. Jadi untuk memudahkan urusan, kerajaan negeri akan jualkan tanah pada kerajaan persekutuan untuk dibangunkan sebagai perumahan untuk rakyat. Itu fasa yang pertama. Kita pergi kepada fasa yang kedua. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sekejap je. 1964, kita pergi kepada pasca kemerdekaan. 1970, kerajaan persekutuan telah pun bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah. Membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti menyediakan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tapi juga sebagai langkah untuk menghapuskan kemiskinan. Sekali lagi, berkait dengan kita punya aspek yang pertama tadi, sosioekonomi. Okey, kerajaan persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat PPR. Ini famous Ya, betul. Famous, glamour. Maafkan saya, terpaksa guna bahasa Inggeris untuk bagi dia wow, itu kan. Wow, okey. Perumahan PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Tetapi itu adalah di bawah kerajaan persekutuan. Kalau kita tengok, mungkin kalau dekat Kuala Lumpur ni yang terkenal seperti Flat Sri Sabah. Ya, betul. Flat Sri Selangor, dia ada kompleks kat situ dan ada banyak dekat situ. Jadi itu adalah PPR yang disediakan oleh kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri buat apa? Mungkin kita ada dengar tentang Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. PKNS PKNS. Jadi ini antara setiap negeri mempunyai perbadanan mereka sendiri dengan tujuan yang sama untuk membangunkan perumahan kos rendah untuk rakyat mereka. Kalau kita tengok Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, kita tengok program perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan keuangan yang diterima dari kerajaan persekutuan. Berbalik kepada asas tadi, peruntukan dari kerajaan persekutuan dan tanah dari kerajaan negeri. Ini adalah kerjasama yang terjalin yang paling jelas, dan tujuan dia hanya satu. Adalah untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Supaya semua orang menikmati taraf kehidupan yang hidup lebih baik dan lebih selesa. Lebih selesa, dan keadaan ini akan menjamin masa depan yang lebih cemerlang untuk negara kita Malaysia, supaya semua orang boleh hidup dengan selesa. Ya, betul. Bolehlah menjadikan negara kita negara yang seronok untuk didiami. Itu sebab menjelang hujung tahun 90-an, tahun 97, 98, 99 dan awal tahun 2000, kita tengok kemasukan orang-orang dari luar negara berpusu-pusu dan minta nak jadi warga negara pun ramai, kerana kita mempunyai indeks keselesaan kependudukan yang baik, yang baik dan negara kita hebat.
hebat dan terus hebat sehingga hari ini. Semoga terus hebat pada masa yang akan datang. So, itu aspek perumahan yang kedua. Dan yang ketiga, kita pergi kepada, tadi kita dah sebut hujung 90-an, kita dah pergi kepada awal 2000, kita pergi masuk kepada tahun yang seterusnya. 2014, perumahan negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Perumahan mampu milik. Antara program yang masyhur ketika itu adalah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia, Rumah Mesra Rakyat, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan program-program di peringkat negeri seperti Rumah Selangorku Selangor, Rumah Mampu Milik Johor, dan kalau kita tengok dekat negeri kita di Pahang, ada bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri kepada orang-orang kampung untuk membina rumah kos rendah. Betul. Mengikut taraf pendapatan. Kalau pendapatannya rendah, ianya akan jadi sumbangan ataupun diberikan. Tak perlu bayar apa-apa. Cuma sediakan tapak. Ada tanah, okey, dia binakan rumah dan boleh duduk. Kalau yang duduk di kalangan, saya tak pasti, kalau salah mungkin boleh betulkan. Bagi yang berpendapatan rendah, ada pendapatan tapi pendapatannya rendah, mungkin B40 dan sebagainya, kerajaan negeri akan binakan rumah dengan bayaran bulanan seminima bawah RM200. Dengan kontrak yang ditandatangani. Jadi ini sebenarnya memberi ruang yang sangat baik kepada rakyat Malaysia untuk memiliki rumah yang selesa, untuk membangunkan kita punya keadaan sosial yang lebih baik. Semuanya bermula dari rumah yang kata. Semuanya bermula dari yalah, kalau ada tempat berteduh yang baik, keadaan sosioekonomi yang baik. Betul. Sudah pasti rakyat kita bersedia untuk menyumbang tenaga bersama-sama membangunkan negara kita supaya negara kita menjadi lebih baik. Betul. Satu lagi yang saya tahu, kalau di wilayah Persekutuan kita ada rumah WIP ya. Rumah WIP pun satu kawasan perumahan mampu milik untuk rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya banyak bantuan yang telah diberikan kepada rakyat untuk kehidupan yang lebih selesa, sebab macam saya sebut tadi, semuanya bermula daripada rumah. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Rasa macam tak cukup masa kita ni, banyak yang kita nak belajar. Kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Setakat ini untuk topik kita dah belajar 3 aspek kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi jom cikgu, kita pergi ke aspek seterusnya. Silakan. Baik, aspek seterusnya kita terus pergi kepada kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Cikgu nak dengar yang daripada homework yang dah cikgu bagikan sebelum raya juga dulu. Tak nak kita banyak cakap, kita nak dengar. Buat homework tak atau makan kuih je? Okey, siapa yang kena buat ni? Kerjasama menjamin keselamatan. Saya, cikgu. Silakan, Faria. Okey, Faya, teruskan. Okey, cikgu. Saya dah baca tentang kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, keselamatan dalam negeri pula di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, KDN. Manakala, pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan, Kementah. Kedua-dua keselamatan dan pertahanan ini diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara, MKN. Okey, kerjasama ini berlaku untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara. Untuk kerjasama kerajaan negeri, terdapat 2 agensi kerajaan, iaitu Keselamatan Khas Pantai Timur di Sabah dan Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command, ESCOM, atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur kerana berlaku pencerobohan pengganas
dari Kepulauan Sulu di Kampung Taduo, Lahad Datu pada tahun 2000. Manakala untuk Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak, wujudnya Rajang Aero Security Command (RASCOM) atau dikenali sebagai Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada tahun 1972. Pada ketika itu, Tun Abdul Razak Husin merupakan pengurusi Majlis Keselamatan Negara telah mengisytiharkan Sarawak sebagai RASCOM. Baik, terima kasih Farhiah di atas perkongsian tersebut. Baik, betul. Okey. Kalau kita tengok 2 tahun ni, nama satu agensi yang disebutkan tu tadi, yang disebutkan oleh Faya tadi agak popular agak popular, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Betul. Kalau kita mengajar bab ni beberapa tahun sebelum ni, mungkin akan pening kepala. Kita dah ada Kementerian Pertahanan, kemudian kita ada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Jadi KDN kita dah ada polis, kita dah ada bomba, kita dah ada apa. Jadi Kementerian ni buat apa pula? Kemudian bagaimana mereka bekerjasama dan apa kaitan dengan kerajaan negeri? Takkan negeri ada polis sendiri kan? Betul. Tak ada. Kita tak macam Amerika yang ada polis sendiri dekat negeri dia. Tetapi semuanya di bawah KDN, dan menyelaraskan di antara dua ini adalah Majlis Keselamatan Negara. Untuk lebih jelas, kita tengok montaj ni. Jom cikgu, kita sama-sama kita saksikan. Kita dapat lihat pasukan-pasukan pertahanan yang pelbagai dan sungguh orang kata apa, berwibawa dan berkaliber saya tengok. Hebat. Jadi mudah untuk kita jelaskan bahagian ni. Untuk dalam tempoh 2 tahun ni kita tengok sebahagian besar daripada yang ada dekat dalam montaj tadi kita boleh jumpa di mana-mana hari ini dalam keadaan kita dilanda pandemik COVID-19 dan pengisytiharan darurat yang dilakukan untuk tahun 2021. Kita menyaksikan di sekatan jalan raya, kita boleh nampak bagaimana kerjasama di antara Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kita nampak JPAM kita ada kat situ, kemudian kita ada polis Diraja Malaysia dan kita ada unit bomba yang bekerjasama, dan sudah pasti dengan bunyi ambulan ke sana kemari ianya menunjukkan satu kerjasama yang sangat baik di antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dengan diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi kalau kita tengok kerjasama ni, saya ingat lagi dulu saya punya GPK co-curriculum di sekolah saya lama dulu kami sekolah kecil tak ramai. Jadi dia selalu kata nama dia Ustazah Noliza, dia kata saya, "Duan, jangan risau Duan. Kita buat kerja apa-apa walaupun kumpulan kita kecil, kita kena bekerjasama." Jadi mengingatkan saya dalam topik ni, walaupun negara kita kecil, Malaysia tidaklah sebesar seperti Amerika, tidak sebesar seperti China dan India. Tetapi tanah kita yang sekecil ini sebenarnya sangat berharga. Kita ada khazanah dan perlu kerjasama yang erat daripada semua orang, semua lapisan masyarakat, golongan pemerintah maupun rakyat bekerjasama supaya kita menjadi lebih baik, supaya mencapai sesuatu yang lebih besar dan menjadikan negara kita mempunyai masa depan yang lebih cemerlang. Betul tu. Itu saya kira cikgu pun telah merumuskan apa yang kita pelajar setakat ini, iaitu kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, dan sebenarnya kita telah pun tiba di hujung rancangan. Banyak lagi yang kita boleh pelajari, tetapi adik-adik di rumah boleh teruskan ulang kaji masing-masing, dan insya-Allah kelas PDP ada dengan Cikgu Duan nanti buat kerja rumah tau, cari buku. Jangan. Okey, baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan dan juga kawan-kawan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan kerana bersama-sama dengan kami sekali lagi di Teras. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Yang di rumah, terima kasih kerana menonton Teras di Didik TV KPM. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.
Dasar Perumahan Mampu Milik Negara iaitu DRMM merupakan sabdasar di bawah Dasar Perumahan Negara 2018 hingga 2025. Ia menggariskan standard, spesifikasi utama harga mampu milik dan sebagai panduan bagi pembangunan rumah mampu milik yang berdaya huni dan selamat didiami. Dasar ini telah dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai kedaulatan tanah air Malaysia merupakan faktor utama kepada kesejahteraan, pembangunan serta kemajuan negara. Demi mengekalkan kedaulatan ini, Kementerian Pertahanan Malaysia merupakan organisasi utama yang berperanan memperkasakan keselamatan, keamanan dan kemakmuran negara. Didik TV KPM